Ada satu kes saya jumpa direct, tuan-tuan. Perempuan, dia ada misai sikit-sikit. Sikit-sikit je, tak tebal macam saya ni. Adalah janggut sebatang dua, dia ada. Ustaz tahu tak kenapa saya tak kahwin? Lelaki pun dia ada sikit, perempuan yang paling aktif. Jadi dia takut kalau dia kahwin, suami dia melompat. Yang ni yang Islam benarkan, memilih dia untuk jadi perempuan. Nama dia khunsa muskil. Yang haramnya ialah yang perempuan tak ada, jantan semua pergi potong habis. Yang tu salah. Yang ni nama dia pondan, yang sekarang banyak ni. Baik, yang pertama, Allah Ta'ala ni maha besar, maha hebat, maha agung. Allah lah yang menciptakan alam ni. Tengok langit di atas. Hebat. Ada 7 lapis langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Sab'an syidada. Diciptakan di atas kamu 7 yang kuat-kuat. 7 lapis yang gagah langit. Itu yang kita tahu. Langit yang lain tak tahu lagi, tuan-tuan. Yang disebut baru 7 ya. Lain daripada itu hanya Allah saja yang tahu. Bulan, bintang hebatnya. Dan tidak ada tiang pula langit tu. Khalaqas samawat bighairi imad. Jadinya langit-langit itu tidak ada tiang. Kanopi kita ni ada tiang. Tak ada tiang, lebuh kita, tuan-tuan. Tapi langit tak ada tiang, tak adanya runtuh tiang tu. Hebat Allah Ta'ala ciptakan langit. Allah Ta'ala ciptakan bumi dan seluruh isinya. Subhanallah. Dan yang jangan kita lupa, Allah Ta'ala menciptakan kita. Diciptanya pula daripada sari pati air. Tuan-tuan tengok tu, apakah kita duduk meniga air tu. Ada air hijau, ada air melo, ada air bandung, ada air oren. Sat lagi akak-akak adik-adik yang dahaga pergi beli minum. Cuba sebelah last kali balang tu, dia letak di situ air mani. Agak-agak siapa nak beli? Tobat lahum, tak ada siapa nak beli. Ham jerit lah sesama pun. Air mani, air mani, air mani. Agak-agak siapa nak beli, tuan-tuan? Tobat lahum, tak ada orang beli. Pasal apa? Air yang paling ditakuti, yang paling orang tak nak. Daripada air itulah kita dijadikan. Nak tunjuk kepada kita betapa hinanya kita ni. Daripada air yang tak laku itulah jadinya manusia. Dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang maha agung ni, dia turunkan kepada kita sebuah kitab. Nama dia Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi ni, saya ingat waktu saya darjah tingkatan 1, kawan saya bawa mari kad raya. Artis bagi kad raya kat dia. Masa tu artis yang tengah top Ruhil. Top dengan lagu Kawan. Kawan, apa arti cinta? Lagu tu. Kalau bergaduh saja. Dia dapat kad raya lagi pada penyanyi Ruhil. Dia bawa kad tu datang ke kelas, tunjuk kat kami. Hoi, aku dapat kad raya. Hoi, aku dapat. Dapat kad raya daripada artis, gantung dalam rumah. Itu baru dapat surat, dapat kad. Yang kita ada di rumah kita sekarang ialah surat daripada Allah. Apa nama dia? Namanya Al-Quran. Lagi hebat yang ada daripada artis, daripada Ustaz Kazim apa? Ada surat apa? Quran tu Allah yang menciptakan alam ni. Allah turunkan Quran dan Quran tu ada dalam rumah kita. Daripada siapa Quran ni? Daripada Allah. Apa ada dalam Quran? Macam-macam ada. Panduan hidup,
rukun hidup, hukum, sejarah, benda yang akan berlaku, kisah-kisah. Dan bila kita buka Al-Quran, bila saya pergi ke Mesir, saya tengok Firaun dalam kotak kaca. Mula-mula apa perasaan? Naik bulu roma. Kenapa naik bulu roma? Kerana nama Firaun ini ada disebut oleh Allah dalam Quran. Dan ada Firaun yang masuk neraka dan kekal dalam neraka. Yang mana satu Firaun yang masuk neraka ni? Bayangkan tuan-tuan, kita nak tengok satu orang yang dijamin masuk neraka. Oh, saya takut. Takut bukan takut pada Firaun tu. Takut pada Allah. Kod-kod kita ni jadi geng Firaun dalam neraka. Masa saya masuk tu, pengawal muzium tu tak bagi bawa masuk handphone. Takut rakam masa itu. Semua pakai kena serah handphone. Tapi saya ni jampi polis dia. Waja'alna min baini aidihim sadda. Hembus sikit, tidur boleh tak? Dapatlah saya bawa masuk handphone. Saya pun bergambar dengan Firaun. Dekat 20 keping saya ambil gambar curi-curi dalam muzium tu. Tapi sayang gambar tu tuan-tuan, bila saya pindah rumah ke Manjui, mana letak hilang tak ada. Kalau boleh tengok real saya ambil. Kenapa naik bulu roma? Sebab Firaun tu disebut Allah dalam Quran. Dan sekarang depan saya adalah Firaun. Kemudian bila saya ada ceramah di Jordan, mereka bawa saya melawat Laut Mati. Laut bumi yang paling dalam dunia. Paling rendah dalam dunia. Dia naik, dia turun. Baru jumpa laut. Hitam laut dia. Tak ada siapa yang boleh tenggelam dalam dia. Tak ada tumbuhan, tak ada ikan, tak ada sotong dalam dia. Laut mati. Tak ada apa dalam dia. Bila saya berdiri di tepi pantai dia, saya kata dekat pemandu saya, boleh awak pergi tempat lain. Aku tak suka duduk sini. Sebab tempat ni pernah Allah laknat. Sebab umat dia mengamalkan budaya songsang, lewat. Allah Ta'ala hancurkan mereka. Saya kata, jom saya takut. Sebab dalam Quran sebut dan depan mata saya ada benda tu. Yang kedua, pasal apa saya tak seronok? Sebab Mak Saleh, orang putih, duk mandi kat nak, duk pakai sependa, duk berenang tak tenggelam. Dia lumur badan dia pula dengan lumpur hitam. Nampak mata dia putih, hak lain semua hitam. Dia kata lumpur laut mati itu boleh menyembuhkan penyakit kulit. Bila saya pergi ke Mekah, masuk dalam Masjidil Haram, nampak Kaabah, lagi sekali bulu roma saya naik pula. Pasal apa naik bulu roma? Pasal Masjidil Haram, pasal Kaabah tu Allah sebut dalam Quran. Yang saya duk baca dalam Quran, yang saya duk baca di rumah saya, satu surah daripada Allah, satu Al-Quran daripada Allah, cerita tentang Kaabah, cerita tentang Masjidil Haram, dan Masjidil Haram itu ada depan saya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang saya duk baca ada depan saya. Allahu Akbar. Begitulah kehendaknya tuan-tuan. Apa yang kita baca, kita tengok. Apa yang kita baca, kita jumpa. Sepatutnya ada perasaan yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah yang Maha Agung, yang menciptakan seluruh alam.
sebut dalam Quran. Dan benda tu aku nampak depan mata aku. Dan satu benda yang Allah sebut dalam Quran, dan semua kita akan jumpa dengan benda itu. Nama dia apa? Nama dia ialah Ramadan. Sebab tu bila datang Ramadan, kita kena seronok. Kita kena agungkan Ramadan. Kita kena besarkan Ramadan. Pasal apa? Sebab Ramadan tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Duk baca Quran tiap-tiap malam, tiba-tiba Ramadan nak main lah. Maka berdebar-debar hati kita. Seronok hati kita. Aku nak jumpa dengan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala sebut. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sekarang bulan Rajab, lepas ni bulan Sya'ban, lepas tu bulan Ramadan, lepas tu bulan Syawal. Lepas tu Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah. Ada 12 bulan. Daripada Muharram, dia mari bulan Rabi'ah sana, Jamadi sini, apa semua dia mari, 12 bulan. Daripada 12 bulan yang disebut oleh Allah, satu saja nama bulan, hanyalah bulan Ramadan. Bulan Syawal Allah tak sebut. Yang Allah sebut Arba'at Hurum, 4 bulan yang haram. Nama tak disebut. Tetapi yang Allah sebut nama hanyalah Ramadan. Maknanya Ramadan ini begitu istimewa. Macam hari inilah yang datang ramai, semua istimewa pada saya. Tetapi dalam yang ramai-ramai ni ada yang kena sebut sebab dia teristimewa. Siapa dia? Pengurusi majlis. Kena sebut. Lagi Datuk Wira. Kena sebut. Pengulu Azizan. Kena sebut. Pengurusi masjid. Kena sebut. Yang lain-lain tak sebut pun tak apa. Muslimin, muslimat sudah. Kalau nak sebut sampai habis ni tuan-tuan, besok baru habis. Lalah tak ceramah. Menunjukkan bahawa yang disebut tu ada peranan dia. Dalam bulan ada 12 setahun. 12 bulan. Yang lain-lain Allah Ta'ala tak sebut nama dia. Yang disebut secara langsung oleh Allah ialah Ramadan. Maknanya Ramadan adalah satu bulan yang sangat istimewa. Baik. Istimewanya tang mana Ustaz? Di manakah istimewanya Ramadan Ustaz? Yang kita nak sambut. Kita tak sambut ceramah di ambang Rejab. Kita tak sambut ceramah di ambang Sya'ban. Kita tak sambut ceramah di ambang Syawal. Tak. Tapi kita sebut ceramah perdana di ambang Ramadan. Besok di Batu Gajah nu, di Sentang nu, Ramadan yang dirindui. Ramadan yang dinantikan. Kenapa? Pertama, Ramadan itu disebut sebagai Syahrun Azim. Bulan yang agung. Bulan yang agung. Bulan yang agung. Syahrun, bulan. Azimun, agung. Baik, tuan-tuan. Sebelum saya cerita lebih lanjut, baik saya cerita loh. Saya ikut lupa. Syahrun, bulan. Kalau bulan yang di atas kepala kita, malam ni tak nampak gelap. Kalau bulan yang atas kepala tu nama Syahrun ke Ustaz? Tak. Jangan tuan-tuan buat nampak pula, oh Syahrun, Syahrun. Salah. Syahrun tu bulan kalender. Januari, Februari, March, April. Itu nama dia bulan kalender. Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Itu bulan kalender. Bulan kalender itu nama apa? Syahrun. Nombor 1. Dapat yang ni lah. Jadi yang mana dapat boleh balik lah. Suami tanya, apa Ustaz Kazim mengajar? Syahrun. Bulan kalender. Kalau yang tu pun tak dapat, leceh. Apa yang Ustaz Kazim ajar malam ni? Kira jelas lah apa dia kata tu.
Apa dia kata? Kira terang lah. Terang tu apa dia kata? Kira terang lah, kata dia. Duk terang lah, jelas lah, apa lah. Rupanya dia tak dengar, tuan. Duk tidur dalam gelap. Syahrun, bulan kalender. Habis tu yang atas kepala kita tu apa, Ustaz? Yang atas kepala kita di langit tu, nama dia Qamar. Bulan. Nama dia apa? Qamar. Sebab tu ada orang nama dia Qamaruddin. Bulan agama. Jangan pula yang tuan-tuan panggil kalender tu, sekarang bulan apa? Sekarang Qamar Syaban. Lain pelik benar aku dengar kamu ni. Nanti lagi 2 bulan, bulan apa pula? Oh, Qamar Ramadan. Dia ni sewel lagi apa? Yang Qamar itu yang duduk di langit, nama dia Qamar. Yang kalender tu nama dia Syahrun. Ustaz, itu bulan mengambang. Nama dia Qamar. Kalau anak bulan, Ustaz? Kalau anak bulan, nama dia Hilal. Sebab tu bila kita nak tengok anak bulan, dia teropong. Nama dia Tarikh Melihat Hilal. Tarikh Melihat Anak Bulan. Jawatan kuasa hilal. Kadang-kadang tempat tengok anak bulan tu dia panggil Baitul Hilal, rumah anak bulan. Sebab kerja dia teropong anak bulan. Teropong anak bulan tu nama dia hilal. Jadi 3 benda ni Kak Leha bagi faham betul-betul. Pertama, Syahrun itu bulan kalender. Kedua, nama dia Qamar. Itu bulan di atas langit. Yang ketiga, tu nama dia Hilal. Hilal tu apa? Anak bulan sabit yang orang duk teropong tu. Tiap-tiap bulan dia teropong. Bila tarikh dia. Jadi dapat 3 ni pun cukup lah. Kak Leha, kalau saya suruh ulang balik dapat. Yang orang duk teropong anak bulan tu panggil apa? Oh, cekap orang Gerbang Sari ni. Alhamdulillah. Kalau bulan atas kepala kita tu nama apa? Qamar. Alhamdulillah. Orang lelaki senyap je tuan-tuan. Yang bulan kalender tu nama dia apa? Syahrun. Alhamdulillah. Dapat ilmu orang ni. Keluar pada taman tu, lupa tu. Baik. Balik yang pertama. Syahrun Azim. Bulan yang agung. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa yang kita sambut bulan Ramadan? Sebab kita nak membesarkan syiar Allah. Man sya'a, man yu'azim sya'air Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Itulah tanda-tanda dia. Min taqwal qulub. Tanda-tanda hati yang bertakwa. Sebab tu banyak tanda-tanda syiar-syiar Allah ni banyak. Antaranya azan. Azan tu syiar Allah. Bila ada azan, tahulah kita bahawa ada orang Islam di situ. Bila azan berkumandang, tahulah kita bahawa ada orang Islam yang bersemayang di situ. Sebab tu agungkan azan. Ambil yang sedap-sedap suara, pergi azan. Azan tu Nabi pilih, tuan. Nabi pilih yang lantang suara, yang sedap suara. Ada yang Nabi pilih Abdullah ibnu Maktum. Dia buta. Satu lagi yang Nabi pilih Bilal bin Rabah. Orang hitam. Kulit hitam. Nabi pilih 2. Yang paling sedap, yang paling lantang, kau jadi Bilal. Kau jadi muazzin. Sebab dia syiar. Maka dipilih yang pertamanya orang buta. Sebab tu tuan-tuan tak perlu heran. Orang buta mempunyai suara yang sedap sampai sekarang. Ini tengok SG Bank. Ini tengok gemuk Aidil Fitri itu. SG Bank suara sedap. Alangkah gembira hati
berjumpa pertama kali. Itu lagu SG Bank. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenang, sampai sekarang. Tengok orang putih. Lagu apa nama negro yang orang putih. Apa nama hak buta. Begitu juga sampai sekarang. Kalau orang tu kulit gelap, insya-Allah suara dia sedap. Michael Jackson, Whitney Houston mati habis. Semua suara bagusnya. Tak perlu heran tuan-tuan. Zaman Nabi dulu, Nabi ambil hak kulit hitam ni, hak suara sedap ni jadi muazzin. Sebab tu kalau kita ni faham yang mana suara sedap-sedap, yang lantang-lantang, kau jadi imam. Kau jadi makmum, kau jadi muazzin. Syiar. Yang kedua yang dikatakan syiar Islam itu apa? Ramadan. Besarkan Ramadan. Muliakan dia. Dia bukan macam bulan-bulan biasa. Sebab itu bila datang Ramadan, automatik masjid penuh. Automatik bulan Ramadan, subuh pun ramai orang. Sekarang kalau subuh, ada satu saf. Kalau subuh tak ramai. Tuan-tuan tunggu Ramadan. Habis-habis sahur, bunyi motor bergerak daripada rumah, semua pergi surau. Sebab apa? Yu'azim sya'air Allah. Bila datang bulan Ramadan, makcik-makcik datang pukul 9 pagi pergi masjid, tadarus Quran. Buat geng. Di mana? Dalam surau, dalam masjid. Bila datang saja Ramadan, orang akan buat gotong royong membersihkan masjid. Bila datang Ramadan, orang mula cari Quran sebab mereka nak baca dalam semayang tarawih. Letak Quran besar tu. Bila datang bulan Ramadan, mereka menghidupkan malam 10 yang terakhir. Bila datang Ramadan, semayang tarawih berpanjangan sampai pukul 10.30, 11 malam baru habis. Kalau sekarang, pukul 9.10, masjid dah tutup. Saya singgah semayang satu masjid, orang dah habis semayang isyak, saya baru sampai. Nak pergi ceramah. Saya pun semayang seorang di belakang. Tok siak tu datang sebelah saya tu duk kunci pintu. Dia boleh cakap kat saya tu. Cepat sikit nak tutup Padahal saya tengah semayang. Celaka tu tuan. Dia buat-buat cepat-cepat dia malah buat-buat tu. Saya nak tengok aku semayang. Amboi. Takkan tak boleh tunggu sat. Nak balik nak buat apa? Nak tengok TV. Makan nasi. Pergi kedai tom yam. Saya pun silap. Orang dah habis semayang, pergi semayang di dalam. Sepatut semayang dekat luar. Silap. Saya ingatkan mereka nak mesra alam. Bulan Ramadan, tak ada siapa yang tutup masjid pukul 9 malam. Mana ada? Tuan-tuan kalau ada abang saya, katok kepala pengurusi masjid. Mereka akan buat semayang tarawih. Mereka akan buat more. Masjid jadi hidup. Bila kita tanya pasal apa? Kami nak membesarkan, mengagungkan Ramadan. Sebab itulah dia dipanggil sebagai Syahrun Azim. Itu pada kita. Pada Allah, maka diberikan keistimewaan yang terhebat hanya dalam Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Tuan-tuan jangan duk cari Lailatul Qadar bulan Syaban. Duk keluar rumah. Buat apa aja? Nengok Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa bulan Syaban mak ngah oi? Lailatul Qadar hanya bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu syurga. Pintu neraka tertutup. Besarnya Ramadan. Syaitan dirantai. Sebab tu ramai orang yang menguap, tak ada tutup mulut. Luar, udah macam badak menguap.
Abang tutuplah mulut. Syaitan tak ada, kata dia. Memang tuan-tuan. Itu adab. Bukan masalah syaitan masuk mulut. Adab bila menguap tutup. Ini tidak. Udah macam badak. Dah lah rongak gigi. Siap berlagu pula tu. Akhirnya sangkut. Tak boleh rapat mulut. Dihantar hospital Batu Gajah. Hospital Batu Gajah kata tak boleh buat ni, berat. Ipoh. Habis orang ke tepi. Ambulans nak lalu. Apa sakit tu? Menguap tak boleh tutup. Sebab itu disuruh tutup. Supaya tak ada buka rangka kita ni. Bulan Ramadan, setan ditutup. Dirantai. Ada orang telefon saya. Dia kata, Ustaz, saya malam tadi balik dari masjid. Naik motor lah. Jadi, bila balik tu, saya nampak ada benda duk melayang daripada pokok ke pokok depan saya. Duk melompat. Duk melompat depan saya. Putih, Ustaz. Oi. Soalan saya, kata bulan Ramadan setan dirantai, atau yang terlepas tu macam mana? Apa benda yang terbang tu, Ustaz? Saya kata, mana saya tahu? Saya tak nampak. Takkan Ustaz tahu yang terbang-terbang tu hantu lah. Yelah, mana saya tahu? Kadang-kadang orang mengusik, nampak macam hantu padahal orang. Kadang-kadang dia gunakan 3D punya lampu, nampak macam hantu padahal lampu. Persoalan dia, tuan-tuan, bagi mazhab kita, yang maksud dirantai segala syaitan itu, yang dirantai ialah segala syaitan-syaitan yang jahat, jin-jin yang jahat, syaitan-syaitan yang besar-besar ni dirantai. Tapi syaitan yang kecil-kecil masih ada lagi. Sebab tu ada orang yang masih lagi buat jahat dalam bulan Ramadan. Sebab hak kecil ni duduk biar lagi. Itu bagi mazhab kita. Kadang-kadang yang dirantai adalah syaitan, tapi jin masih ada. Maka tuan-tuan tak perlu susah hati kalau tuan-tuan jumpa benda yang pelik, sebab jin juga masih ada. Dia tak dirantai. Wallahu a'lam. Bulan yang agung ni, Allah Ta'ala bagi siapa yang buat amalan yang wajib, digandakan 70 kali. Siapa yang buat amalan sunat, dapat pahala wajib. Mana nak cari, tuan-tuan, offer macam ni di bulan lain? Tak jumpa kita lah offer bulan ni di bulan lain. Tapi sayang, offer yang macam ni kita tak rebut. Yang kita rebut offer dekat pasar raya. Jualan murah, lelong, kuih raya lelong, lemang lelong. Yang hak istimewa yang hanya sekali setahun Allah bagi, tak direbut. Jadi makcik-makcik, akak-akak, tahun ini cuba kita rebut yang Allah bagi. Yang manusia bagi ni dah selalu sangat dah. Nak beli baju baru, baju sekarang pun baru. Nak beli langsir baru, langsir sekarang pun dah baru. Nak beli kereta baru, yang ada sekarang pun tak boleh bayar hutang lagi. Nak buat kuih raya sekarang dah boleh beli dah. Pergi Sebu Kinta dulu, orang nak berniaga kuih. Pergi ke Maidin, sepah kuih, semperit, bangkit, duduk semuanya tu. Nak makan lemang, pergi ke Tapah, ada Tapah, ketupat ada, lemang ada menjual. Pun salah. Nak kuih karah, kuih baulu, tepi jalan raya, sepah kuih baulu, tuan-tuan. Tetapi ganjaran yang besar hanya dapat dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak dapat dah. Kalau kita lepaskan peluang ini, habis, tuan-tuan. Sebab ada orang yang tak nak bangun sahur. Saya ada pesan pada isteri dia. Kamu jangan kejut aku bangun sahur. Aku nak tidur. Dia. Tak kejut. Besok lapar. Kenapa tak kejut? Atau abang tak bagi kejut?
Aku kata aja, keju je lah, kata dia. Macam mana pun salah juga orang perempuan. Siapa orang perempuan ni? Bangunlah sahur, ada barakah. Wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampun. Allah bagi kuat pada orang yang bangun sahur. Kalau bulan-bulan lain, mana ada bangun sahur? Ini bulan Ramadan. Opah, Tok Wan, cucu, cicit. Yang umur 2 bulan pun bangun sahur. Ini istimewanya Ramadan. Sayang kalau kita tak nak bangun sahur, tuan-tuan. Bulan Ramadan sahaja yang ada bulan tarawih, semayang tarawih. Bulan lain tak ada. Jangan tuan-tuan pakat jumpa pengurusi masjid kat depan ni pula. Jumpa Tok Ngulu, jom kita jumpa pengurusi masjid. Kenapa? Kami cadang nak buat tarawih bulan depan. Bila? Bulan Syaban? Mana ada? Ialah kami nak buat awal sikit. Rugi benar kalau buat bulan Ramadan. Tak cukup. Kita buat Syaban dan Ramadan 2 bulan. Saya rasa Tuhan terima. Kita nak tambahkan ibadat kita. Jangan buat macam itu. Tak boleh. Siapa tak bolehnya? Kita lagi banyak buat, lagi banyak pahala. Itulah nama dia bid'ah. Bulan Ramadan sahaja yang ada tarawih. Bulan Syaban tak ada, jangan duk buat. Laki bini buat di rumah tarawih. Bulan Rejab dah buat. Allahu Akbar. Menantu tanya, ayah semayang apa? Tarawih, kata dia. Sesat ke apa orang tua ni? Jadi kalau bulan tarawih pun kita tak datang buat, Allah, berlalu begitu saja. Bulan yang dikhususkan untuk tarawih. Ni anak-anak muda yang datang malam ni, insya-Allah bulan Ramadan nanti 20 rakaat setiap malam tak miss. Dan bukan senang kita nak ajak anak-anak muda datang. Malam ni saya tengok anak-anak muda pun ramai, alhamdulillah. Saya duduk atas kerusi tu 4-5 orang sampai dah. Ini namanya anak-anak TikTok. Semalam saya ceramah di Melaka, separuh yang datang tu anak-anak muda. Semua geng TikTok saya. Punya power TikTok. Ustaz, Rezek mana? Ada kat Ipoh. Oh, hebat tuan-tuan. Ada yang tanya pula, X1R di mana? Ada kat Ipoh. Tanya, budak-budak. Jadi, jawatan kuasa masjid, macam mana nak tarik anak-anak supaya bulan Ramadan nanti penuh masjid? Bukan susah. Pertama, suruh jadi imam. Yang kepala rempit tu, tolak jadi imam. InsyaAllah geng-geng rempit akan duduk di belakang. Saya masalah. Mana Ustaz, budak-budak dia tak boleh pakai je Ustaz. Dia tak boleh pakai, abang tak bagi kepercayaan pada dia. Ambil anak-anak muda, kalau tak boleh jadi imam, jadi Bilal. Fadlam minallah. Apa masalah? Subhanal malikal ma'bud. Dia pecah masjid seputih tu. Speaker dah. Subhanal malikal ma'bud. Ui, sampai ke sini tengok. Budak tingkatan 4 jadi Bilal. Kadang-kadang Bilal yang jadi tarawih tu pun Allah. Lemah. Bukan orang sini kan. Dia Afrika ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menguap dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Lemah tuan. Tukar hak kemas. Budak terkata 5. Ada karaoke dan duk bagi kat depan mikrofon. Saya lagi tuan-tuan kata saya ni jahat pula. Riak pula. Bukan riak. Saya cerita. Saya tiap-tiap kali sembahyang Jumaat dalam pokek ni. Tebal tu. Apa dia Ustaz? Sampul surat. Dalamnya ada duit. Saya bagi kat pembantu saya. Hari ni saya baca khutbah ni. Bagi. Apa ada? Bagi pada siapa? Pada budak-budak. Budak-budak bila tengok je saya sampai, automatik bangun. Buat saf. Buat saf belakang tu. Hari ni ada 6 saf depa ya. Okey, buat saf. Hak seorang tu pula pakai baju jersey Messi. Baju bola ni Messi.
Saya panggil dia, "Hei Messi, depan sikit." Dia bangun dulu dengan bangga. "Oh, bangga Messi, Messi." Hak seorang pula Ronaldo, saya tak sebut nama dia. Masa muka tak naik. Bagi sekeping seorang. Okey. Duduk elok-elok, jangan cakap, jangan bising waktu khutbah. Boleh? Boleh. Duduk dan diam. Hari ni saya baca khutbah senyap sunyi. Kalau jarum jatuh pun dengar. Sebab apa? Sebab saya tackle budak-budak ni. Setiap minggu kalau saya semayang di masjid tu, saya akan bagi. Akhirnya tuan-tuan, dia jadi kawan kita. Akhirnya dia jadi geng kita. Kita ajak buat apa pun dia sungguh. Nanti bulan Ramadan, siapa nak tolong Ustaz basuh pinggan? Saya. Siapa nak tolong Ustaz hidangkan makanan waktu berbuka? Saya. Siapa yang nak jadi Bilal Tarawih? Dia. Tak saya pula. Pandai pula dia sebut dia pula, kena kawan dia. Lama-lama tuan-tuan, masjid kita akan penuh dengan anak-anak. Sebab tu jawatan kuasa masjid pun kena main TikTok. Masuk benda-benda ni. Tapi TikTok Ustaz ada gambar tak elok Ustaz, jangan tengok. Memanglah dalam TikTok tu gambar orang tak malu, duk muka duk keluar. Yang kita ni baru balik dari masjid. Duk atas cushion, isteri tengok TV, duk sebelah kita. Tengah duk tengok TikTok, keluar gambar tu. Haram jadah tu gambar apa? Budak-budak tak malu Oi, marah betul dah tu. Isteri pergi ke dapur bancuh air. Dia cari balik. Mana yang tadi tu? Kata dia. Bukan orang sini lah. Dia Afrika ni tuan-tuan. Sini insyaAllah okey. Tuan-tuan, jom meriahnya Ramadan. Salah satunya ialah pasal budak-budak. Zaman abang-abang macam saya ni, bayar-bayar saya ni, bulan Ramadan main polis sentri. Polis sentri, orang tu jaga, polis mati dalam penjara. Ya, orang lain semayang tarawih, kita pula main polis sentri. Bulan tu lah, kaki pijak kaca, kaki pijak buluh, biasa. Buat bulatan pula, duduk dalam tu. Siapa kena tangkap, duduk dalam tu. Ada pula jaga ni. Tangkap nak bagi macam mana supaya tak kena tangkap. Ambil minyak, lumur, jadi licin. Saya duk ingat lagi tuan-tuan. Bila tangkap terlepas pasal badan licin. Sekarang tak ada dah. Sekarang budak-budak tak main dah polis sentri. Dia duk main tu. Pop. Nama apa tu? Sekarang dia punya main. Meriahnya Ramadan yang duk main bunga api, yang duk bakar pelita keliling rumah zaman dulu ialah budak-budak. Riuhnya mereka. Yang seronok, yang mereh pada masa itu ialah anak-anak kita. Tapi bila kita dah tak mesra dengan budak-budak, akhirnya masjid kita jadi sunyi, surau kita jadi suram, kemeriahan tidak ada sebab anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak kecil kita tak besarkan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, Ramadan dipanggil apa? Syahrul Mubarak. Bulan yang diberkati. Tadi Syahrul Azim. Dua, Syahrul Mubarak. Mubarakah. Apa makna Mubarak? Apa makna barakah? Sekolah saya namanya Al-Barakah. Al-Barakah maknanya berkembang. Jadi banyak, jadi besar, jadi hebat. Itu nama dia barakah. Akak-akak waktu kahwin dengan abang dulu, motosikal je suami tu. Pergi kerja naik motor. Rumah sewa. Lepas kahwin 2 tahun dapat anak seorang. Barakah. Rumah pula dapat beli di sini. Barakah. Motor pula diganti dengan kereta Myvi. Barakah. Pinggan mangkuk. Dulu ada 2 je gelas ni. Sekarang ada 1 almari. Barakah. Dia berkembang. Anak pun dah bertambah. Dah jadi 3. Barakah. Dengan akak-akak sekali pun berkembang. Barakah nama dia. Itulah nama dia barakah. Makin banyak. Bulan Ramadan
bulan keberkatan. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kepada kita bulan keberkatan ni tuan-tuan. Bulan yang padanya terdapat keistimewaan yang tak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, pahalanya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Salah satunya tuan-tuan kita sebut tadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Saya ada sekolah di Ipoh, di Manja itu, nama dia Sekolah Pusat Pendidikan Al-Barakah. Saya bina tahun 2005, saya beroperasi tahun 2006. Besok ada 14 buah bas yang akan datang ziarah saya. Minggu lepas hari Ahad 16 buah bas. Hari Sabtu minggu lepas 21 buah bas. Minggu ini besok 14 bas. Hari Ahad cuti. Tak ada lawatan. Minggu depan 12, 11, 12 hari bulan tu tuan-tuan, ada 44 bas yang datang melawat. Yang belum melawat, Taman Sari ni belum kita ni. Tak berubah bulan nak datang ni. Yang Johor sampai, hak Singapura sampai, hak Perlis sampai, kita tak sampai. Nanti tuan-tuan senang pergi melawat. Saya operasi daripada 2006, sekarang 2023. 17 tahun dah. 17 tahun. Tingkatan 5. Nak ambil periksa bulan 3 ni. Bermula daripada 2006 sampailah insya-Allah tahun ini, setiap malam kami buat Qiyamul Lail. Setiap malam, bukan 10 malam terakhir. Bermula malam pertama, besok puasa, malam ni kami buat qiyam. Malam ni. Mula-mula saya buat 16 orang. Yang ikut saya 16 orang sembahyang belakang saya. Ada makcik pondok 8 orang, ada orang kampung 8 orang, saya jadi imam. Allahu Akbar. Start pukul 4, habis pukul 5, makan sahur. Habis sahur, sembahyang subuh. Setiap malam selama 17 tahun insya-Allah. Tahun pertama saya buat. Tahun pertama saya buat 16 orang. Yang paling tua cikgu saya. Umur dia masa itu 84 tahun. Pencen cikgu bahasa Inggeris saya. Mati dah kot, lama tak jumpa dah. Kalau ada pun dekat 100 lah. Tak ada kot. Dia mengajar saya pun waktu tu dia tua. Dia duduk di pondok dan mereka semayang dengan saya. 3 hari Ramadan mereka datang jumpa saya. Waktu itu pondok tak banyak. Sekolah agama rakyat belum ada. Tahfiz belum ada. Yang cuma ada, saya buat rumah pondok 8 pintu masa itu. Dia datang ke pejabat saya nak mengadu. Kami dah nak datang 2 hari ni. Tapi kami nampak ustaz sibuk. Jadi hari ni kami nampak ustaz senang. Kami datanglah. Ya, apa masalah cikgu? Ustaz jangan marah kami ya. Dia tak ada marah. Kami tidur dekat pondok tu. Ramai-ramai lah asrama. Jadi ada orang ketuk pintu. Asyik pukul 3, 3:30 ketuk pintu. Bila kami buka, tak ada orang. Kami pun mandi-mandi pergilah tunggu nak Qiyamul Lail. Hari kedua, dia tarik selimut kami. Aku tanya, kamu tarik ke selimut aku? Tidak. Kamu ke tarik selimut aku? Tidak. Atau siapa tarik? Dah 3 malam kita semayang ustaz. Kami perempuan di belakang 8 orang je. Tapi bila sebut amin, punya ramai ustaz. Oi.
Punya ramai yang menjawab, amin. Kami takut Ustaz, kami nak balik. Hantu ke Ustaz? Itu dia. Siapa yang jawab ramai-ramai amin, rasa macam ramai semayang tu siapa? Itu dia. Saya kata saya pun tak dapat bagi jawapan lah cikgu. Tak apalah, dia kejut kita, ketuk pintu suruh pergi semayang. Dia tarik selimut kita, suruh pergi semayang. Apa masalahnya? Dah, tak usah takut dah. Pergi dah semayang. Seminggu Ramadan, saya ada ceramah di sebuah pondok di Kedah. Di Sik di Kedah. Saya masuk ceramah dalam pondok tu, tok guru dia panggil saya pergi rumah dia. Makan, buka puasa dengan dia. Saya kata dekat dia, tuan, saya ni baru buka pondok, ada 8 orang. Lah ni kami dah buat qiyam mulai lah tiap-tiap malam. Baru seminggu. Jadi makcik-makcik tu duk komplain. Bila mereka semayang, ramai pula yang dia ikut. Padahal dia orang 8 orang aja. Rasa bila semayang tu penuh masjid tu. Ramai dia sebut amin. Saya tak dengar pun, mereka duk dengar. Lepas tu duk cakap pintu lah, duk ketuk pintu lah. Suruh kejut mereka bangkit semayang. Saya nak tanyalah dekat tuan. Tu hantu ke? Jin ke? Malaikat ke? Apa? Dia kata apa kat saya? Alhamdulillah. Sekolah kamu akan jadi besar dan terkenal. Bersyukurlah pada Allah. Kamu tunggulah. Sekolah kamu akan jadi besar. Sekolah kamu akan ramai orang datang. Alhamdulillah. Saya pun insya-Allah alhamdulillah. Benda ni dia cakap 17 tahun dulu. Dan hari ni tuan-tuan, betul apa yang dia cakap. Dan betul pula saya bubuh nama Pusat Pendidikan Al-Barakah yang berkembang. Hanya daripada 8 buah pondok, sekarang ada 270 pondok. Daripada 8 buah pondok, sekarang ada 260 orang yang duduk di pondok. 260 yang duduk dalam sekolah. Tuan-tuan, kalaulah average setiap bulan 8 minggu, Sabtu Ahad 8 kali tuan-tuan. Satu kali datang 15 bas, 20 bas. Maknanya tuan-tuan, hampir 10,000 orang melawat setiap bulan ke Al-Barakah. Hari ini ada tahfiz, hari ini ada pondok warga emas, hari ini ada pengajian kanak-kanak, ada pengajian untuk sekolah agama rakyat dan sebagainya. Itu nama dia barakah. Apa yang Tok Guru Pondok tadi cakap, betul dan jadi. Dan saya harap berdoa pada Allah, biarlah terus berkekalan, terus berkembang Al-Barakah. Kalau saya mati pun harap ada orang yang sambung. Kalau boleh anak-anak saya duk sambung. Dia masalah mereka tak habis mengaji. Yang seorang tu dah habis dah nombor 2 ni baru nak tamat insya-Allah bulan 3 ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, bulan Ramadan nama dia bulan Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, cari benda-benda yang boleh mendatangkan barakah pada tuan-tuan di bulan Ramadan ini. Saya tak pastilah tuan-tuan ni ada kipas ke tak ada. Pasal ada kot. Ada kipas. Saya ada air cooler. Tuan-tuan nampak kipas? Tanya pada makcik yang bawah. Rasa tak angin? Rasa. Cuba tutup. Tutup barang 5 minit, buka balik. Dia start pusing ya, makcik akan terasa. Yang duduk tepi tu pula angin bertiup. Laju ya angin sampai. Tuan-tuan, kalau tengok kipas yang menghamburkan angin, kalau angin yang meniup kita dengan lajunya, datang bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Datang bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Nabi seorang yang pemurah. Bulan Rejab dia pemurah, bulan Syaban pemurah,
bila datang Ramadan berlipat kali ganda dia. Sebab mubarak. Jadi abang-abang, akak-akak, bulan Ramadan, jom sedekah. Allah jamin orang yang bersedekah, Allah balas kepada dia. Allah jamin siapa yang bersedekah tak akan miskin. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, berlipat kali ganda Allah Ta'ala nak bagi. Jadi kita ada surau, kita ada masjid. Jumpa bendahari, jumpa pengurusi masjid, saya nak ambil satu malam iftar berbuka puasa. Saya nak ambil satu pagi bersahur di masjid 10 malam terakhir. Ambil tuan-tuan. Jangan duk sibuk nak balik kampung je. Jangan sibuk nak tukar langsir, tukar cadar, cat rumah. Ambil pahala bersedekah. Yang Nabi Muhammad datang bulan Ramadan, dilipat gandakan dia. Sehinggalah Nabi berkata, ma naqasat sadaqah min malin. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. 2. Yang ketiga, Ramadan ini dipanggil apa? Syahrus Siyam, bulan puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan puasa supaya kamu jadi orang bertakwa. Saya kata dah tadi tuan-tuan, ada orang yang bulan Ramadan ni senyum je. Dia tak sabar dengan puasa. Tetapi ada juga orang yang berkerut dahi dia. Yang duk goyang kepala yang tak gatal ni. Kenapa, Din? Aduh, Ramadan datanglah pula. Aku rasa baru je puasa. Dah datang balik puasa. Dia orang ni silap kalender ke? Dia boleh kata silap kalender, tuan-tuan. Ni golongan apa? Golongan yak-yak-ye. Golongan yak-yak-ye ni. Begini. Dia buka puasa ala ladang sawit. Dia susah hati. Saya tangkap dah, tuan-tuan. Saya tangkap dia orang ni tak puasa dekat gerai kedai makan. Saya tangkap dia orang naik van banyak. Tak pernah faham, tak faham sudah. Itu nama dia 18 puasa. Naik van mayat dengan ayah kucing. Tangkap pok-pok tak puasa. Hak sengau pun ada, hak buta pun ada. Lah yang pergi tangkap dengan saya seorang di belakang tu, dia pun tak puasa. Nama dia Aziz Osman. Dengan dia pun tak puasa asli. Ni saya berlakon dalam filem 18 puasa. Tahun ni ada, Ustaz? Tak ada. Dia pun tak panggil saya, tak ada. Tidak kerja saya, tangkap orang tak puasa. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Semalam saya dengar satu ceramah doktor. Cara-cara mengempiskan perut yang buncit. Kalau anda sekarang menghadapi masalah buncit, perut anda sekarang telah membuncit. Pertama, jangan ambil gula. No for sugar. Okay? Oh, sugar. No. Jangan ambil gula. Ya, jangan ambil gula. Itu nombor 1. Yang kedua, jangan naikkan insulin anda. Jaga insulin anda. Ya, jaga. Tuan-tuan, jaga insulin. Yang ketiga, banyakkan makan salad. Makan salad. Berlambak makan pun tak apa. Ulam-ulam, belasaklah makan. InsyaAllah dia mengempiskan perut. Oi, dia takkan jadi buncit perut. Yang keempat, jangan makan aiskrim. Oi, saya pula suka aiskrim. Aiskrim dan sebagainya ini boleh menggemukkan kita. Oi. Jangan makan, jangan sentuh langsung. Oi. Dan last kali dia sebut, jangan lupa puasa. Puasa. Dia doktor. Dia kata puasa. Saya dengar patutnya puasa tu buka atas. Itu doktor hak Islam. Ada satu lagi doktor yang tak Islam pula. Jangan makan oat. Oat tak ada faedah. Lah. Tak ada langsung faedah. Yang kita duk makan oat siang malam.
Lah, pagi tadi kita buang oat. Sabar makcik. Dia doktor, dia bukan dietitian. Nak tengok makanan tu baik atau tak baik pada kita, bukan tanya pada doktor. Doktor bidang lain. Dietitian bidang lain. Farmasi bidang lain. Hari ni saya tengok doktor dah ambil bidang dietitian. Salah tu. Kau nak bercakap soal tentang kolesterol, kau nak bercakap soal pemakanan seimbang, itu tugas dietitian. Doktor tak boleh cakap. Doktor tengok ubat penyakit, bagi apa ubat. Nak bagi ubat tu pun dia tanya farmasis pula. Dia pun tak apa buka buku pula tuan-tuan. Saya duduk tengok doktor duduk buka buku depan saya. Lala dia telefon farmasis. Ubat ni apa-apa ni. Okey. Tapi hari ni saya tengok doktor semua dia cakap. Siapa yang kata oat tak ada faedah? Oat adalah serat yang paling bagus untuk menyerap kolesterol. Oat adalah yang paling elok untuk mengawal darah tinggi. Kita ambil awal pagi dengan makan oat, dia serap kolesterol. Daripada dulu lagi dah. Sejak zaman-zaman Nabi dah disuruh kita dimakan benda-benda yang berserat. Sebab tu Nabi Muhammad dia makan roti syair. Roti syair. Bukan syair. Syair tu cerita Piramli. Sekali syair lah. Al-Kisah. Maka tersebutlah kisah sang kancil datang beramai-ramai. Itu syair. Yang Nabi Muhammad makan roti kasar. Nama roti kasar yang Nabi makan ialah syair. Roti ni penuh dengan serat. Dia absorb benda-benda dalam badan kita yang tak faedah. Itulah dia, tuan-tuan, makanan yang berserat. Yang kita duk panggil kanji, yang kita duk panggil sebagai oats. Jadi, janganlah mengkonfuskan masyarakat. Ya. Jangan bagi masyarakat keliru. Benda hak elok, hang kata tak ada faedah. Benda hak tak ada faedah, hang diamlah. Apa benda yang tak ada faedah? Garam yang paling banyak. Bila cakap ada ayam goreng yang digoreng terlalu banyak garam. Budak-budak suka makan. Orang tua suka makan. Dah lah banyak garam. Dimakan pula dengan sos pula. Sos tu pun garam. Masya Allah. Banyaknya tuan-tuan. Anak saya yang sulung perempuan. Dia bersalin dapat baby. Baru 4 bulan yang lepas bersalin lagi sekali dapat baby boy. Doktor panggil ke hospital. Tunjuk. Kami dah cek. Ya. Awak cuma ada 1 buah pinggang. Anak perempuan saya yang sulung. Dia pun telefon saya, ayah. Doktor kata kakak ada 1 je buah pinggang. Sebelah aja. Takkan dulu tak nampak? Itulah kakak pun heran. Daripada kecil, check up sana, masuk universiti, check up, beranak, check up. Duk check up, tak nampak pun. Bila beranak yang nombor 2 ni, baru tahu buah pinggang sebelah. Sudah. Yang sebelah lagi gimana? Tak tahu. Hilang ke? Tadi saya jumpa dia. Dia duk dukung anak dia 4 bulan. Saya kata, kakak tu tak ada buah pinggang sebelah tu. Tapi ayah, doktor kata yang sebelah ni pun besar je. 16 cm ya. Tak kira lah besar ke kecil ke, kakak cuma ada 1 je. Sayangilah buah pinggang anda. Jangan makan mi segera. Dia banyak garam. Jangan banyak makan ayam goreng. Yang duk jual ayam goreng segera. Macam-macam perasa dia bubuh. Dia banyak garam. Nanti buah pinggang kakak tak mampu nak menampung pasal sebelah. Baby cerita makanan yang boleh rosakkan. Ni dia cerita oat pasal apa? Kita tua-tua ni bersahur dengan oat. Nak makan nasi tak lalu.
Makan nasi kok naik kencing manis, makan oat tak naik kencing manis. Saya pun bersahur makan oat. InsyaAllah jadi tenaga. Saya pun jarang ambil nasi juga. Sekali sudah waktu buka. Sagi pagi besok, oat. Dia bagi kuat, kejap. Untuk nak sampai tengah hari itu kejap. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Yalah Ustaz, kenapa nak puasa? Sebab awak tu hamba Allah. Bukan awak saja puasa tau. Orang sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Maknanya umat zaman dulu juga berpuasa. Tapi Ustaz, saya ni teruk benar puasa Ustaz. Apa yang teruk? Saya gastrit. Dia. Bila? Itu yang heran tu. Asal datang Ramadan gastrit. Bulan lain tak gastrit. Ay, nampak benar ni punya Tuan. Jenis culah nak puasa ni. Puasa dia bukan macam semayang. Semayang macam mana pun kena semayang. Semalam ada orang hantar gambar dekat saya. Dia masuk hospital. Doktor masukkan ubat. Doktor masukkan air. Kemudian gam. Bubuh jarum, gam. Dia hantar gambar tangan dia. Ustaz, saya nak ambil wuduk macam mana? Tangan ada gam plastik. Nak tayamum ke? Nak renjih-renjih atas tangan tu ke? Nak buka balut ke? Macam mana Ustaz? Nanti tuan-tuan minta ni syarikat kita ni Haikal Shima Canopy ni buat ceramah dekat masjid si putih tu. Ni pengurusi masjid dah. Tajuk ceramah apa? Kursus sembahyang orang sakit. Dia buat dengan pengurusi masjid. Anjuran Haikal Shima Canopy. Macam mana nak sembahyang? Tangan ni ada jarum, bubuh gam plastik. Berapa ramai tak sembahyang? Kamu tak sembahyang, Din? Orang buta ke apa? Dia tanya kita. Aku kalau tak ada haram jadah ni, aku sembahyang lah. Dia panggil haram jadah kat benda tu. Dia tak tahu ubat doktor masuk ke situ. Haram jadah apa benda? Yelah macam mana nak sembahyang? Kalau buka ni kan panggil nurse suruh buka, dia marah ni saya. Nak tayamum macam mana? Akhirnya tak sembahyang. Tengok TV. Main handphone tak kata hospital. Ada orang tuan-tuan yang tak reti sembahyang. Pasal apa? Pasal tak pernah belajar. Dia jatuh motor, kepala dia berbalut. Badan okey, tangan okey, kaki okey, muka okey. Yang KO kepala balut. Pakai serban dia, duduk di hospital. Ustaz, saya ni nak tayamum ke macam mana? Muka okey, tangan okey, kepala je balut Ustaz. Macam mana saya nak tayamum? Belajar tuan-tuan. Jangan ingat kita sihat. Saya buat jantung. Lepas saya buat jantung, saya duduk atas katil tu 5 jam. Tak boleh bergerak. Kaki tak boleh angkat, tangan tak boleh angkat, tak boleh gerak ni, 5 jam tuan-tuan. Macam mana nak sembahyang? Saya kata doktor, takkan tak boleh bergerak langsung. Lepas operate ni. Tak boleh. Duduk diam-diam. Nak sembahyang macam mana? Boleh tak saya jamak? Oh, tuan-tuan. Tak, kalau ustaz bergerak apa masalah? Apa masalah? Mari saya cerita. Kawan saya lepas buat jantung tu, dia bangun jalan, pergi melawat kawan-kawan dia, relax kat hospital kat Kelang. Tiba-tiba jadi bonjol. Besar tuan-tuan.
dekat dengan bawah celah paha dia. Dia tanya kat doktor, dekat nurse, ni bonjol apa ni? Doktor terkejut, nurse terkejut. Mereka perosah dia tuan-tuan sampai terberak keluar. Nak kecikkan balik yang hak benjol tu. Doktor tanya pak siapa pakcik berjalan. Oh, dia kata tak tahu. Pak siapa tak tahu lah. Kalau saya tadi tuan-tuan duduk 5 jam, lepas tu duduk menung tak katil tu, kencing pun tuan-tuan kena pakai sarung. Saya ingat ni. Doktor tu mai, MA apa nama pegawai tu mai, dia kata, Datuk, ini sarung kencing. Saya kata, nak buat apa ni? Sarung mana? Sarung di mana? Saya mana tahu. Dia kata, Datuk kencing kat mana? Kau anu je lah. Anu je lah, kata dia. Sudah tuan-tuan. Dah berbelok-belok tuan-tuan bawah lah. Kencing pun di situ je. Macam mana nak semayang? Yang ni yang kita kena buat kursus. Kursus sembahyang orang sakit. Cara nak sembahyang duduk, cara nak sembahyang berbaring. Kawan saya berniaga pasar malam. Guna enjin. Pasar malam, gerai dia tu, guna enjin. Budak pekerja dia, ambil minyak petrol, bubuh dalam enjin. Dan enjin tu sedang running, tak tutup. Apa berlaku? Dia sambar budak tu. Dan kawan saya tadi bila tengok pekerja dia kena sambar, dia terajang enjin tu. Api dia sambar ke seluruh kawan saya, terbakar sampai ke peha. Masuk hospital dua-dua hamba Allah. Saya pergi ziarah dia dalam buat terbakar. Kaki dia, ya Allah, udah masak mangah, hoi. Boleh potong daging, cicah kuhasam. Masak lah. Saya duduk sebut, begini. Saya kata, tiap-tiap hari cuci ke? Cuci lah tiap-tiap hari. Tanya pula. Sakit tak? Aku, nurse tu pasal perempuan ya. Kalau jantan yang buat aku sepak lama dah. Tu dia tuan-tuan. Dia kata nasib baik nurse tu perempuan ya. Kalau laki-laki yang duk dressing dia, duk cuci luka tu, aku terajang lama dah. Sakit. Macam mana nak semayang macam itu? Kena semayang. Tapi cara orang terbakar semayang. Yang kawan saya terbakar daripada kaki sampai ke paha. Ada yang tuan-tuan jumpa yang main mercun, terbakar seluruh badan, tak boleh pakai baju, tak boleh pakai kain, duduk di atas katil telanjang, tutup dengan kelambu. Lagi seksa tuan-tuan. Semayang tak? Semayang. Macam mana ustaz? Pakai kain tak boleh, tayamum tak boleh, ambil wuduk tak boleh. Itu yang kena kursus. Ni Ramadan, bulan puasa. Ustaz, saya korek hidung ni batal. Inilah buat kursus. Tak habis-habis tanya asal Ramadan, Ustaz korek hidung batal tak? Ustaz saya ni penyakit asma, pergi sembuh hak tu batal tak? Belajarlah. Dia kata korek hidung batal, tapi ustaz tu kata tak batal. Macam mana ustaz? Macam ni. Yang batal menurut mazhab Syafi'i, memasukkan sesuatu dalam hidung, main naik sampai ke otak ni turun. Yang tu batal. Dia ambil air paip pergi sembuh. Naik sampai naik pening. Tu batal. Kalau setakat korek hidung, hujung-hujung sipi-sipi ni tak apa. Tetapi kalau hang masukkan satu batang di sini, lidi ke, kayu ke, cotton bud ke, sampai ke pangkal otak ni, bagi mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata batal. Sebab tu dulu jadi pertikaian. Waktu ada PKP, kita duk swab test tu. Orang ni kata batal, orang ni kata tak batal. Pasal dia sampai ke otak. Apa
Apa yang mazhab sebut, apa yang fiqh sebut, mesti ada benda tu berlaku. Mesti berlaku. Tuan-tuan jangan anggap Islam ni tak sesuai. Islam sesuai pada semua zaman. Kita duk baca dalam kitab masalah memasukkan sesuatu dalam rongga hidung. Kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, kalau naik sampai ke otak ni, batal sembahyang. Kita duk baca apa yang cocok-cocok sampai ke otak apa? Dulu. Bila datang COVID, semua pakai tadah hidung. Oh, yang kita baca dulu betul lah. Ini luasnya fiqh dalam Islam, tuan-tuan. Luas. Tadi saya ajar satu kes. Bagi kahwin, minta balik mas kahwin. Siapa yang berhak minta balik mas kahwin? Dia lelaki, dia angkat nikah, kemudian dia minta balik mas kahwin. Siapa yang boleh minta? Oh, ada hukum dia. Ada hukum dia. Siapa dia? Satu orang laki-laki pergi menikah dengan satu perempuan. Malam tu nak tidur. Bila nak tidur, tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal pada alat sulit perempuan tadi ada benda yang menghalang. Ada tulang dia menghalang. Satu orang tanya, ada ke Ustaz? Kalau hak fiqh cakap tu ada lah. Cuma kita jarang jumpa. Perempuan tu, alat sulit dia bukan macam orang lain. Ada pula tengah-tengah tu pula, geril pula, tuan-tuan. Nak faham, tak faham tu dah. Tak boleh buat apa. Ni fiqh aja. Sepanjang saya jadi penceramah ni, bermula tahun 90 sampai sekarang tahun 23. Ada satu kes saya jumpa, direct, tuan-tuan. Perempuan, dia ada misai sikit-sikit. Sikit-sikit je, tak tebal macam saya ni. Adalah janggut sebatang dua, dia ada. Ustaz tahu tak kenapa saya tak kahwin? Tak tahu. Sebab apa? Sebab ada orang minta saya, wakilkan saya meminang orang perempuan ni untuk dia. Saya pun pergi jumpa. Saya ni mewakili Tuan Haji meminang untuk akak. Dia telefon bila saya balik, Ustaz, saya tak terima pinangan. Oh, tak apa. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. 2 hari lepas tu, dia datang jumpa saya. Macam ni lah Ustaz. Kalau ada orang datang nak minang saya melalui Ustaz, Ustaz janganlah terima. Saya tanya sebab apa? Saya terus terang dengan Ustaz. Ya. Saya ada 2 alat kelamin Ustaz. Saya mula-mula duduk macam ni, terus menyanda. Tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa. Saya tanya dekat dia, mana yang aktif? Yang perempuan ke yang laki-laki punya? Dia kata yang laki-laki pun kadang-kadang berfungsi juga. Lagi sekali saya duduk ni. Tapi yang aktif selalu, yang datang haid, yang perempuan. Kalau begitu, akak boleh pergi hospital, boleh potong hak laki-laki itu, akak jadi perempuan. Itulah nama dia, khunsa muskil. Saya jumpa. Lelaki pun dia ada sikit, perempuan yang paling aktif. Jadi dia takut kalau dia kahwin, suami dia melompat. Yang ni yang Islam benarkan, memilih dia untuk jadi perempuan. Nama dia khunsa muskil. Sebab yang aktif adalah perempuan. Yang laki-laki ni cotek je, buang habis dah tak apa lah. Yang haramnya ialah yang perempuan tak ada, jantan semua pergi potong habis. Yang tu masalah tu. Yang ni nama dia pondan. Yang sekarang banyak ni, yang nak jadi perempuan ni, cocok sana, cocok sini, serum sana, serum sini, jadi putih. Dada hak lepas jadi bonjol. Punggung hak kecil jadi lebar. Dia cocok lah, dia potong. Dah potong, selesai. Ustaz, boleh tak kita jumpa? Buat apa? Saya susah hati Ustaz nak bincang macam mana nak buat ni.
Nak buat apa abang? Dah abang potong. Itulah sakit gila. Tahu tak apa? Yang gatal pergi potong buat apa? Duduk salah kencing sakit. Boleh tak kita bincang Ustaz? Tak payahlah abang. Saya bukan kuat iman sangat. Duduk diam tadi. Lain kalau doktor tu simpan. Boleh sambung balik. Doktor campak lantung sampah dah. Waktu nak potong tak nak tanya. Dah potong baru tanya. Selalu macam itu. Mata kalau rosak tak gaduh. Kita boleh pergi Singapura. Ada satu doktor yang boleh merawat mata. Namanya Dr. Ismadi. Elok sangat. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Elok mata kasih selamat. Elok je mata dia. Namanya Dr. Ismadi. Kalau buah pinggang rosak, ada orang derma. Pergi ke India. Dia derma buah pinggang. Ganti, beli buah pinggang. Kalau jantung rosak, ada orang derma jantung. Kawan saya aksiden, orang ambil tulang dia. Tulang dia orang ambil. Sebab dia menderma tulang. Dia derma organ. Doktor potong tulang dia. Bagi pada pesakit kanser tulang. Pakai tulang dia. Loh. Tapi benda tu tak ada orang derma bang. Mana ada orang derma benda tu? Kalau saya mati, ambillah saya pun. Mana ada tak? Tambah-tambah hidup, lagi orang tak bagi. Tok Imam bagilah kat saya. Tok Imam jawab, saya pun nak pakai. Sudah tuan-tuan. Jadi, kalau sakit, kita kena semayang. Puasa tidak. Kalau sakit, bukalah. Kalau musafir, kena semayang. Tapi kalau orang puasa, boleh buka puasa. Kerja ganas, kerja teruk, kerja seksa, semayang. Tapi bagi orang yang puasa, boleh berbuka. Mengandung orang perempuan, semayang. Tapi boleh berbuka. Menyusukan anak untuk orang yang perempuan, semayang kena semayang. Tapi puasa boleh. Tak puasa nanti kau qada balik. Begitulah tuan-tuan. Jangan kita samakan puasa dengan sembahyang. Semayang budak 7 tahun. Suruh semayang. Pergi semayang. Dia 7 tahun. Tapi budak 7 tahun tak salah paksa dia puasa. Dia kecil lagi. 6 tahun. 5 tahun suruh semayang. 5 tahun. Balik pada tadika. Mak, lapar. Adik, Allah suka orang yang berpuasa. Kita orang Islam kena puasa. Malah apa? Tak lama dek. Sekarang pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 jam je lagi tau. Masuk pukul 3, mati budak tu. Dia bukannya wajib puasa. Bagilah dia makan. Jom kita buat kursus tentang puasa. Anjuran dengan Haikal Shima Kanopi ni. Dengan kerjasama Masjid Si Putih. Menjawab persoalan korek telinga, batal tak? Menjawab persoalan buasir, batal tak puasa? Ustaz, saya ada penyakit buasir. Saya jolok balik buasir tu, batal tak? Ustaz, saya duduk di Taman Gerbang Sari Si Putih. Waktu buka puasa 7.25. Saya pun buka puasa. Pasal dah dengar azan. Bila dengar azan, rupanya azan Kuala Lumpur, Ustaz. Bukan azan nak di sini. Macam mana cerita, Ustaz? Saya dah minta ke darah lah. Sudah. Adakah tu rezeki daripada Allah? Rezeki. Ustaz, waktu bersahur habis 6.10. Jadi saya tengok tak azan lagi. 6.20 kami duduk makan lagi. Rupanya Tok Bilal tertinggal kunci kat rumah. Ustaz, waktu imsak boleh tak makan ataupun kena stop? Waktu imsak bagi Si Putih 6 pagi. Adakah 6 pagi tu kena stop ataupun dekat subuh baru stop? Jawablah dalam kursus. Supaya kita masuk dalam bulan Ramadan tak ada lagi kelam kabut. Selesai masalah.
Ustaz, Dewan cakap kalau kita masak, kita boleh ambil sikit, letak dekat tapak tangan, kemudian rasa dengan lidah. Kemudian kita buang balik gulai kita tu. Betul ke Ustaz? Boleh Ustaz. Nak rasa masin ke tawa ke macam mana Ustaz? Pergi belajar. Yang lain-lain kita ambil berat belajar. Tapi bab puasa kadang-kadang kita tak ambil berat. Bila jadi kat kita, jadi kelam kabut. Kita tak tahu. Yang tahun lepas orang duk bising. Maghrib, matahari masih ada. Matahari duk nampak lagi. Dah buka puasa. Apa cerita ni? Duk kecoh dalam FB. Kecoh dalam TikTok. Saya kata, kita ni ada majlis fatwa. Kita ni ada majlis agama. Kita ni ada jatan kuasa. Ikut mereka sudahlah. Duk pening kepala pasal apa? Mereka duk tengok anak bulan. Mereka duk cek tentang waktu buka, waktu sahur, waktu imsak. Mereka tahulah. Ikut sajalah kalender tu. Janganlah bagi confuse orang ramai. Tak Ustaz, matahari duk ada lagi Ustaz tahu tak? Hang pi kat Norway tahu tak? Matahari 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bila hang nak puasa? Tuan-tuan pi Norway no. 6 bulan siang. 6 bulan tak makan, puasa. Mampu lah mereka. Jangan nampak macam itu. Kita ni ada orang jaga agama kita. Kita ada majlis fatwa kita, kita ada majlis anak bulan hilal kita, kita ada majlis ahli falak kita. Dan bila dah diberikan tanggungjawab mengikut keilmuan mereka, ikut sajalah. Tu sah gaduh-gaduh. Tapi datang bulan Ramadan, bulan bergaduh. 20 ke 8, 20 ke 8. Ini bulan bergaduh. Hak seorang 20, seorang 8. Yang tak bergaduh, yang tak main masjid. Elok, tuan-tuan, lepak kedai kopi. Yang main masjid 20, 8, 8, 20. Yang duduk luar masjid 20, 2, 208, 2082. 2820 macam mana ni? Dia 3 nombor je tuan-tuan ni. Apalah. Jom kita sembahyang tanpa gaduh. Jom kita puasa tanpa gaduh. Bergaduh masalah selawat. Bergaduh masalah fadlan minallah. Bergaduh masalah berdoa. Sampai bila nak bergaduh? Jadi bila kita buat kursus, kita tengok pendapat imam kita, pendapat mazhab kita, lama-lama kita masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, saya ceramah ni lagi 10 minit, tuan-tuan, 2 jam. Kita start tadi, tuan-tuan, lebih kurang pukul 9.15. Sekarang pukul 11. Masya Allah. Terasa ada mangah 2 jam. Memang tak terasa, bukan mangah bercakap. Yang terasa saya, tuan-tuan, 2 jam non-stop. Baru sampai Syahrul Siyam. Ada lagi 4 lagi, tuan-tuan. Yang tu kita kena tambah 33 tahun lagi.